Susun auto bilik berbentuk U di sini memberi autoriti kepada guru atau ketua yang bebas bergerak. Maksudnya kat sini bila kaedah perbincangan itu dalam kelas ada berbentuk U, maksudnya di tengah-tengah tu murid pula ketua ataupun guru. Dia dah boleh bergerak ke sana kemari mungkin untuk mendapatkan feedback daripada rakan-rakan dalam perbincangan. Apa matlamat tadi yang perlu dicapai. Lepas tu yang kedua, susun auto dia dalam bentuk bulatan. Apabila bulatan, mesti ada kosong tengah kan. Jadi kat sini mengurangkan jarak fizikal dan emosi antara murid dan ketua ataupun guru. Bila masih dalam bulatan, masing-masing tempat duduk sendiri. Di situ, bila kedudukan dia tidak bergerak, itulah kira macam dikaitkan kat sini mengurangkan jarak fizikal, duduk rapatlah dalam bincang bersemuka kan, bersemuka. Bila bersemuka kat sini masing-masing nampak rakan sebelah, rakan depan kan. Jadi bila dah boleh bincang, dia boleh go through ke kanan ke kiri ke tentang apa yang perlu dicapai dalam objektif yang ditetapkan oleh guru tadi. Bila dah tak ada jarak, macam bukan tak ada jarak, kurang jarak, macam dekat lah, senang nak berbincang. Jadi di situ kita dah boleh tahu emosi, mungkin emosi yang gembira ke, emosi yang setuju ke dalam perbincangan. Itu dalam konteks bulatan. Kat sini dia boleh, mungkin dia boleh go through one by one sebelah kanan ke ataupun sebelah kiri untuk meminta pendapat tentang perbincangan tersebut. Dan kedua, dalam berbentuk rantai ataupun Y. Jadi keadaan persekitaran bilik darjah sedia ada. Kat sini antara pilihan susun atur dalam kaedah perbincangan. Yang mana kamu nak pilih? Kalau nak contoh yang berbentuk U tadi, setiap kumpulan bentuk U, seorang tengah kan, dia boleh bergerak. Ataupun kamu boleh duduk dalam bulatan. Ataupun yang berbentuk Y tadi, keadaan sekitaran darjah bilik darjah sedia ada. Yang Y ni contohnya yang kedudukan dia ada yang bercabang sebelah kiri kanan, lepas tu mungkin ada yang depan, barisan satu panjang, ada cikgu depan tu sebagai monitor lah. Itu yang terpulang kepada kamu lah. Susun atur dalam perbincangan ikut kesesuaian. Kalau nak buat semua bentuk U pun boleh. Kalau nak buat bentuk bulatan semua pun boleh. Bergantung kepada kesesuaian keluasan bilik darjah lah. Okay. Lepas itu maksudnya kat sini setiap kumpulan itu terpisah lah. Jangan pula kumpulan satu dengan kumpulan dua bersambung Y dia ataupun sambung U dia. Nanti tak tahu yang mana satu kumpulan satu, mana satu kumpulan dua. Itu kena bijak jugalah. Okey. Seterusnya pemilihan topik dan aplikasi. Kat sini maksudnya berkisarkan mana-mana topik, subjek, pelbagai tahap perkembangan dan murid. Bergantung kepada subjek yang kamu ajarlah. Kalau kamu pendidikan Islam, apa topik yang sesuai untuk dibincangkan. Kalau contoh topik yang berkenaan yang lebih kepada aplikasi ambil wuduk tu sesuai ke untuk dibincangkan. Macam mana kamu boleh manipulate dia untuk dibincangkan. Terpulang pada kamu untuk melihat dari segi tahap perkembangan umur pelajar lah sesuai dengan kaedah perbincangan. Kalau yang contoh umur tahun 1, dapatkah kamu nak buat perbincangan? Kena fikir-fikirkan. Jadi kat sini pilihan topik kena relevan dan dapat merangsang minat murid. Okey, pelaksanaan sesi perbincangan. Yang pertama, proses dan interaksi. Biasalah kalau kita dah perbincangan, mestilah secara verbal. Interaksi secara verbal serta perlu bimbingan untuk menguasai kemahiran mendengar. Kadang-kadang dalam perbincangan ada yang tidak mendengar. Dia hayal. Ada lagi yang lebih fokus dia. Sebab itu perlu bimbingan untuk menguasai kemahiran mendengar. Dengan suara yang jelas, dengan bahasa yang mudah. Lepas tu, setiap orang mesti terlibat. Okey, seterusnya peranan dan tanggungjawab. Jadi, guru sebagai fasilitator mesti membimbing murid dengan kemahiran, dengan memberi bahan dan memberi peluang. Kalau untuk memberi bimbingan tentang macam mana nak menjawab soalan, guru kena
merangsangkan pattern soalan tu supaya pelajar itu boleh menjawab dengan terperinci lah. Jadi seterusnya kat sini ketua kumpulan dan pencatat mesti ada. Kalau kita bincang, memanglah kita belajar berbincang secara verbal, tetapi perlu catat sebab kita tak dapat nak ulang balik apa yang telah dibincangkan secara verbal. Sebab itu kita bila ada perbincangan mesti ada pencatat. Ketua kumpulan pun mesti catat juga supaya ada dua bukti sama tidak dapatan yang dicatat. Lepas tu kepimpinan, attribute dengan kualiti. Di sini sifat kepimpinan tu mesti ada. Dari segi populariti, dalam kelas kan mesti ada seorang ke dua orang yang popular. Popular dari segi apa? Mungkin dia suka bercakap, dia pula jadi ketua, terpulang. Maksudnya nampak kepimpinan dia masa berhujah. Tapi kalau part yang kerja bahagian tu dia tak pandai, jadi kita serah kepada orang yang lain pula kan. Ikut tahap pencapaian akademik, tahap kemahiran sosial dan kebolehan serta berfikir dan bertutur. Seterusnya kepaduan. Kepaduan maksudnya di situ ada kesatuan dalam kumpulan perbincangan. Janganlah pula sekali tengok dalam kumpulan tu semua tak ngam. Jadi tak wujudlah kepaduan itu. Sebaiknya walaupun dalam sekelas, dalam kumpulan mesti ada kepaduan untuk mencapai matlamat yang sama tadi. Ingat objektif yang utama tadi. Mesti capai apa objektif yang telah ditetapkan tadi oleh guru. Apa yang kita perlu capai. Sebab itulah the we attitude. Setiap orang mesti ada attitude. Macam kesungguhan untuk mencapai matlamat tersebut. Walaupun ada segelintir tak ngam. Jadi ketepikan dulu benda tu. Jadi saling menyokong dan mestilah kita setiap kumpulan kita bangga. Kita nak bahawa kumpulan kami yang terbaik. Kumpulan kami yang terbaik. Itu yang kita nak dalam perbincangan. Jangan pula apabila dalam perbincangan, bila bincang-bincang, sesama sendiri berbalah. Lepas tu sesama sendiri macam menimpak sesama sendiri. Tu dah tak sepadu dah. Sebaiknya kita firm untuk mencapai matlamat sama-sama. Apa yang boleh kita laksanakan sebagai ahli kumpulan dalam perbincangan tersebut supaya hasil perbincangan itu betul-betul memberi makna. Okey, ini adalah yang seterusnya kaedahnya, kaedah pengajaran. Belajar sambil bermain. Biasanya kalau belajar sambil bermain kita akan kaitkan dengan kanak-kanak kan. Sebab itu kamu kena faham juga belajar bermain sambil bermain. Sebab kemungkinan ada yang mengajar agama di prasekolah. Mungkin ada yang mengajar agama di tahun 1. Sebab peringkat-peringkat ini mereka masih lagi ada jiwa main. Jadi kita kena kuasai kaedah ini. Jadi bukannya kita serahkan dengan kanak-kanak ataupun murid tahun 1 main saja, tapi main itu ada pembelajaran. Jadi kat sini Pemberge 1987 mengatakan main ialah simbolik bermakna, menyeronokkan, sukarela dan bermotivasi intrinsik, berperaturan dan berbentuk episodik. Ini yang dikatakan main. Main dia mesti ada tujuan. Sebab itu dia simbolik bermakna. Siapa tak suka main? Sebab kita rasa gembira. Di situ kita tak ada paksa. Kita dengan sukarela kita nak main. Bila kita main, ada something yang menggalakkan main kita puas. Di situ ada motivasi intrinsik. Ada galakan dalaman bahawa kita nak mencapai kepuasan dalam bermain. Dan dalam main yang untuk pembelajaran, dia mesti ada peraturan. Dia tak boleh main cincai saja. Dia mesti ada peraturan yang perlu diikuti supaya sama-sama merasai keseronokan bermain. Kenapa dia berbentuk episodik? Maksudnya dia ada fasa-fasa ke bermain kan. Dia tak ada main secara bebas macam lari tak tentu hala. Bukan. Dia mesti ada mungkin ada step 1, step 2, langkah 1, langkah 2 kan. Di situ dah berbentuk episodik. Dia mesti lalui semua step-step itu baru dia rasa permainan itu bermakna. Jadi kalau kita lihat dari segi tujuan main, yang pertama memudayakan proses pembelajaran. Memudahai proses pembelajaran maksudnya walaupun main, di situ ada konteks pembelajaran. Bila ada konteks pembelajaran, bahawa ada keseronokan, jadi kita nak memudayakan bahawa belajar itu seronok. Lepas itu melibatkan pembelajaran merentasi 3 domain, iaitu kognitif, sosial dan psikomotor.
Maksudnya, main ini bila dia dah macam merangsang kepada pemikiran, menguji pemikiran, di situ kognitif kita berkembang. Jadi bila kita bermain, kita perlukan orang di sekeliling. Bila memerlukan orang sekeliling, kita dah bersosial. Di situ dah menggalakkan interaksi di sekeliling. Okay? Dan seterusnya psikomotor. Takkanlah kamu main tanpa bergerak. Mestilah bergerak kan. Tangan untuk apa, kaki untuk apa. Mungkin ada pergerakan ke kan. Sebab main, supaya keseluruhan anggota badan kita ini berfungsi. Okay. Jadi itulah antara tujuan main. Seterusnya, menyediakan diri untuk tahap perkembangan seterusnya, termasuk alam dewasa. Sebab kalau kita melalui proses yang macam melintasi domain tadi malam main itu kadang-kadang menyebabkan kita lebih kreatif. Bila lebih kreatif kita dah ada pengalaman semua. Di situ bila kita belajar peringkat yang lebih tinggi lagi, semakin dewasa, di situ kita dah ingat semula, kita dah boleh gunakan segala aspek dalam diri kita, sama ada kognitif ke, sosial ke, rohani, jasmani ke, dalam konteks main tadi, menjadikan kita seorang yang lebih kreatif. Menjadi orang yang lebih kritis. Itu yang dikatakan menyediakan diri untuk tahap perkembangan seterusnya. Sebab kita boleh pergi mana-mana aspek, pergi mana-mana lorong ke, kita boleh settlekan sebab kita ada pengalaman tersebut. Lepas tu menggunakan tenaga yang berlebihan. Sebab bayangkan, cuba kita makan, lepas tu baring. Makan, baring. Sebab itu kita makin bulat lah. Jadi tenaga yang kita ambil tadi tak digunakan. Sebab itu kita gunakan yang tenaga berlebihan tu supaya kita melalui main kita cergas, kita lebih aktif. Sebab itu main tu penting. Sebab itu kalau lihat yang kanak-kanak yang obesiti, sebaiknya kita galakkan dia bergerak banyak supaya dikurangkan obesiti. Lepas tu seterusnya tenang dan beriadah. Main memang seronok. Sebab itu kita rasa enjoy, kita rasa relax. Di situ ada kesempatan untuk kita beriadah. Dan kalau main juga boleh menyebabkan kita meluahkan idea, perasaan, emosi. Kadang-kadang emosi kita kalau main yang bermakna, memang kita akan rasa gembira, kita rasa puas. Lepas tu perasaan kita rasa teruja dengan sesuatu permainan. Lepas tu tiba-tiba dalam satu permainan kita ada idea baru, kita boleh luahkan. Jadi seterusnya tujuan main pembentukan jati diri, keterampilan diri, nilai murni. Dan seterusnya belajar menyelesaikan masalah yang pelbagai. Ini yang saya katakan kognitif tadi lah, kognitif, manipulatif, lepas tu sosial yang menyumbang pada perkembangan intelek. Main ini menyebabkan seseorang itu boleh kreatif. Sebab main ini boleh mewujudkan seseorang itu berfikir dengan lain daripada lain. Unik. Bila dia melihat sesuatu problem, dia boleh settle dengan cara dia lah. Sebab dia dah banyak meneroka, banyak melaksanakan secara psikomotor ke apa semua. Ini antara kategori main sosial, unoccupied, solitary, onlooker, parallel, lepas tu associative, kooperatif. Lepas tu kalau yang main kognitif, dia ada berfungsi, konstruktif, simbolik, berperaturan. Nanti kita lihat satu persatu.